اشتغال في جميع النهار والليل في طاعة الله. Dia bagi pada kita kesebukan kita taat pada dia pada sebelah siang dan pada sebelah malam. Oh subhanallah ikhwan, ishtighal at-ta'ah kita panggil. Allah bagi ini kepada kita. Bukan kata kita taat kepada dia, bahkan kita ishtighal, sibuk, amat sibuk, cukup sibuk, terlalu sibuk. Kita sibuk ikhwan, kita sibuk. Dan bila kita sibuk dengan ketaatan pada dia, dia bagi lagi nikmat dalam sibuk taat pada dia ni, dia bagi lagi nikmat dalam tu. Apa dia? Ketaatan yang kita sibuk kepada dia itu, dia letak kita di atas petunjuk kitab dan sunnah yang dipanggil dengan al-kitab wal hikmah. Kitab dan hikmah. Subhanallah ikhwan. Dan lagi satu ikhwan, bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, tanda dia bagi pada kita dua saudara kembar. Dia bagi pada kita dua saudara kembar, iaitu kembar yang pertama bernama hidayah, kembar kedua bernama at-taufiq. Dia bagi pada kita, subhanallah. Dia bagi pada kita hidayah dan dia bagi pada kita wat-taufiq. Yang kalau hidayah datang tanpa kembar dia pun kita rugi. Kalau taufik datang tanpa kembar dia pun kita rugi. Tapi dia bagi kedua-duanya. Dia bagi hidayah dan taufiq. وبالتوفيق والهداية وبالتوفيق والهداية, dengan taufiknya dan dengan pertunjuknya. Ikhwan, inilah pada bahagian tiga bahagian ini dia menjadi suatu, kita panggil suatu miftah, ataupun boleh kita panggil sebagai suatu apa kita kata, misbah penyuluh, miftah, key untuk buka sesuatu, kunci pembuka sesuatu. Apa maksudnya? Ketiga-tiga ini kita boleh jadikan dia sebagai penyuluh untuk sukat diri kita, di manakah jiwa kita berada pada jalan yang dekat dengan Tuhan kita ataupun tidak dekat. Melihat kepada muhasabah tadi, kepada istighal dengan ketaatan tadi, dan kepada al-hidayah dan taufiq. Kita jadikan tiga itu sebagai kita punya penyuluh untuk suluh diri kita. Ada sifat-sifat tu pada kita. Kalau ada satu saja daripada tiga tu, kita dah cukup untung. Apatah lagi kalau ada tiga-tiga. Kita tengok maka kita cuba ambil yang ketiga itu. Kita cuba, sebab muhasabah kita dah banyak bercakap dah. Kesibukan kita dalam ketaatan pun kita juga bercakap. Kita cuba ambil ini. Sebenarnya ini pun kita dah banyak bercakap, tapi sebagai suatu renungan, iaitu hidayah dan taufiq. Apa dia hidayah ikhwan? Kita selalu minta kepada Allah, terutamanya dalam doa yang begitu agak sinonim dengan kita. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhillu wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini doa ni agak dah begitu sinonim dengan kita. Dia minta, ya Allah, arinal haqqa haqqa,
tunjukkanlah di mata kami, mata zahir, dan tunjuklah di mata hati kami, tunjuklah di akal kami, apa dia al-haqqa, kebenaran itu, haqqa, dalam wajah kebenaran. Kau tunjuklah kebenaran itu pada kami dalam wajah kebenaran. Jangan tunjuk kebenaran tapi dia samak-samak. Tunjuk kebenaran sungguh. Warzuqna, dan kemudian kau berilah kepada kami rezeki, yakni kekuatan, ittiba'ah, untuk kami ikut kebenaran yang datang dalam wajah dia. Wa arinal batila batilan, dan kau tunjukkanlah di mata kami, mata hati kami, pada akal fikiran kami, yang batil itu dalam rupa parah yang batil tanpa sama. Warzuqna, dan kau berilah rezeki, kekuatan pada kami, ijtinabahu, untuk menjauhi dia. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadhillu, dan janganlah kau tutupi ya Allah, janganlah kau tutupi, kau lingkungi kebenaran itu, kau tak tunjuk kepada kami sebagai kebenaran. Kebatilan itu tak datang sebagai wajah kebatilan. Jangan kau buat begitu pada kami ya Allah. Kalau itu kau lakukan, kebenaran datang dengan sama, kebatilan datang dengan sama, fanadhillu, kami akan tersesat, kami akan tertipu. Akhirnya kami ingat kami ikut kebenaran, rupanya kebatilan, kerana dia datang bukan dalam rupa sebenar. Dia ditalbiskan, dia dikala, dia dihiasi oleh musuh utama kami, musuh bapa kami ya Allah, iaitu Iblis alaihi la'natullah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Doa ini ikhwan, doa ini benar-benar menunjukkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya taufiq. Hidayah kita terjemahkan dengan makna ilmu, keterangan. Al-Huda, Quran dipanggil sebagai Al-Huda, dengan arti kata dia bimbing kita. Quran dipanggil dengan Al-Bayinat, Al-Huda wal Bayinat, dia petunjuk, dia pembimbing, dia penjelas kepada kita. Dia dipanggil dengan At-Tibyan, dia menjelas, bukan kata jelas penjelasan biasa, penjelasannya sungguh-sungguh, At-Tibyan. Maka Quran itu menjelaskan kepada kita ilmu. Hidayah dikatakan ilmu. Hidayah bermakna penjelasan, muatan, pengetahuan yang syarat. Maka hidayah itu suatu kelembutan daripada Allah, kelunakan daripada Allah kepada kita. Allah mendekati kita dengan ilmu. Quran keseluruhannya adalah ilmu. Karena itu Imam Ibn Qayyim menyatakan dalam kitab dia A'lamul Muwaqi'in, dia kata ilmu itu qala Allah. Ilmu itu ialah kesemuanya perkataan Allah, semua ilmu, tak ada yang tak ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Rasul. Semua perkataan Rasul, perkataan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi, kesemuanya adalah ilmu. Hidayah adalah ilmu. Jadi Allahumma arina haqqa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu. Jadi macam mana kita nak tahu kebenaran itu kebenaran? Melalui hidayah ilmu lah. Tapi haqqan, tunjuklah kebenaran itu sebagai kebenaran. Ilmu lah yang memperjelaskan. Tapi tak habis takat tu. Warzuqna ittiba'ah, beri kepada kami kekuatan rezeki untuk ikut. Ayat ni nama dia taufiq. Taufiq. Apa makna taufiq ikhwan? Taufiq kita boleh pakai pertama dengan makna apa? Dengan makna khalqu qudrati at-ta'ah, iaitu mencipta suatu kekuatan untuk taat. Itu taufiq.
kita mencipta satu kekuatan dalam diri untuk mengikuti, untuk taat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua taufik adalah saddu tariqus syarri wa tashilu tariqul khairi. Ini dikatakan at-taufiqu minallah lil abdi. Apa maksud dia? Saddu tariqu syarri. Taufik bermakna Allah, taufik bermakna taufik merujuk pada makna saddu. Saddu ni apa dia? Tutup. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami tutup depan mereka, kami tutup belakang mereka. Sadda, saddu, sadda bermakna tutupan, ataupun kita kata penghalang. Taufik bermakna saddu tariqus syarri, tertutupnya jalan-jalan yang mengarah kepada keburukan. Wa tashilu, dan dimudahkan tariqul khairi, jalan-jalan kebaikan. Itu makna taufik. Macam mana tertutupnya jalan keburukan dan dimudahkan jalan kebaikan? Macam mana? Kerana khalqu qudrati at-ta'ah, kerana terciptanya kekuatan untuk taat, kemampuan untuk taat. Bila pada diri seorang hamba tu semua yang bernama hidayah, ilmu tadi, penjelasan, keterangan, dia dengar, tiba-tiba dia mencipta kekuatan diri dia untuk taat. Dia mencipta taufik yang pertama, Allah bagi taufik yang kedua. Apa dia? Saddu tariqus syarri, Allah tutup semua jalan keburukan. Pasal dia sedang mencipta kemampuan nak taat ilmu. Wa tashilu tariqul khairi, Allah mudahkan dia ke jalan kebaikan. Itu nama dia taufik. Yang ini ikhwan, yang ini ya subhanallah, agak payah ikhwan, agak susah. Sebab ramai orang tahu secara ilmu. Saya contohkan begini. Bagi kita, terutama bagi kawan-kawan yang mengikuti channel kita ini, channel Bicara Hati. Saya terlindung, channel Bicara Hati. Bicara Hati. Kalau fikir balik, sampai malam ni berapa siri dah? Katalah pasal kita start PKP bulan 3 ke 12. 3 ke 12 hampir berapa? 9 bulan. Lepas tu 10 bulan. Setahun dah. Setahun ni ikhwan, sampai malam ni berbagai kitab dibuka. Saya masih ingat lagi kita buka di sini Bicara Hati, kita apa? Penawar bagi hati. Sampai khatam. 10 sifat mazmumah tu telah kita bincangkan dalam kelas kita Bicara Hati. Habis tu barulah kita patah balik kepada kitab Zuhud. Yang tu yang saya lah. Yang mursyid kita Ustaz Nan, 11 perkara yang membatalkan amal soleh habis. Lepas tu dia baca apa? Amal-amal soleh tu lagi. Lepas tu dia baca wuduk lagi. Lepas tu doa yang menjadi penghalang kepada makbul, 55 sebab doa tak makbul. Kesemua itu sampai saat ini ikhwan yang antum dengar, antum boleh berkongsi, kesemua itu nama dia hidayah dari Allah. Allah telah beri pada kita hidayah. Itu yang dalam channel ni saja. Ya antum ikuti channel-channel lain, bermakna kita telah dapat keterangan yang banyak. Hidayah telah datang. Maka cuma tinggal taufik dapat tak dapat, iaitu kita yang mencipta sendiri. Kita yang mencipta kemampuan sendiri untuk taat kepada Allah berdasarkan hidayah tadi, penjelasan, keterangan, ilmu, diskusi-diskusi, hiwar-hiwar,
kita melihat kepada bermacam-macam muhadarah yang ada, kita duduk, kita dengar tazkirah, kita dapat buat nota, kesemuanya itu adalah ilmu, dan ilmu itu duduk di bawah kuasa kata hidayah. Kalau ditanya, adakah kesemuanya kita tahu tu kita buat? Itu sahaja. Kalau kita jawab tak, bermakna kita tak ada taufik. Dan taufik ni, adakah dia benda yang miracle? Tak. Dia benda semua orang boleh dapat. Dia start dengan apa? Dengan khalqu qudratu at-ta'ah. Kita mencipta kekuatan kita untuk taat. Bolehkah kita cipta kekuatan untuk taat? Boleh. Macam hari ni, hari Isnin, Abah Anas puasa, Ustaz Samsul puasa, Abeli puasa, Abeli puasa. Itu nama dia taukid. Taukid. Abeli komplain awak sebut nama saya 2 kali, nama Abah Anas sekali. Nama Ustaz Nas saya tak sebut langsung. Ya. Apa saya nak abang tadi? Agak puasa. Puasa. Cuba bayang tadi kita puasa tadi kan. Daripada subuh tadi kita puasa sampai nak buka puasa. Tengah kita melalui pagi, kita melalui tengah hari, kadang-kadang ada member semawa kita makan, kita pergi masjid, tempat kerja. Orang tanya tak makan kah? Kita nak habaq atau kita puasa, kita malas nak habaq puasa. Kita kata tak lagi. Member tanya, anak-anak teh tak aku belanja hang? Dengar teh tu ikhwan. Jadi lagu tu tambah panas lagu ni. Tapi kita ada kekuatan. Kadang-kadang dia bisik pada kita, puasa Isnin ni sunat, layan member ni wajib. Kadang-kadang dia main lagu tu. Kadang-kadang member perangat kita, memang puasa Khamis ni sunat, tapi ni kita nak musafir ni, kita pergi kena jalil dululah. Kawan perangat. Kawan perangat. Nak pergi kena jalil tu bukanlah daripada Penang pergi sampai Rawang. Kan? Tapi kita ada kekuatan. Kekuatan kita ingat tentang hari ni hari apa, ganjaran puasa hari ni, kenapa kita puasa hari ni, untuk apa kita puasa hari ni. Bergabung banyak faedah. Hari ni hari kelahiran Nabi, hari Isnin. Hari ni dibuka, diangkat amal kita terbentang di hadapan Allah Ta'ala. Hari ini Nabi diangkat menjadi Nabi, diturunkan wahyu, berlakulah nubuah, berlakulah risalah. Dan Nabi sebut 2 benda. Nabi kata, kerana tu aku suka puasa hari Isnin, dan aku nak amalan diangkat di hadapan Allah dalam keadaan aku puasa. Mengingatkan kepada tu semua, dia bagi kepada kita suatu kekuatan, al-qudratu at-ta'ah. Qudratu ta'ah, kita dapat kemampuan, qudrah untuk meneruskan ketaatan itu. Bermakna apabila kita dapat kemampuan itu, ketika itulah saddu tariqu syarri wastahilu tariqul khairi. Allah Ta'ala akan tutup, Allah akan halang kepada kita semua jalan keburukan. Jalan yang akan membuat kita terlepas manfaat sebesar ini, Allah akan halang kita. Dan Allah akan memudahkan kita ke jalan untuk meneruskan pengetahuan ilmu kita. Bermakna telah berhimpunlah hidayah dan taufik pada kita. Lepas itu kita boleh puasa dengan sempurna. Bermakna kalau puasa saja kita dapat buat lagu tu, kita hanya baru dapat hidayah, kita hanya baru dapat taufik dalam bab puasa ya. Bab lain macam mana? Bab lain kita cipta tak? Qudratu ta'ah. Khalqu, kita cipta. Dia tak ada. Kita cipta bagi ada. Kemampuan. Macam mana kita cipta dia? Dengan pengetahuan kita kepada ilmu. Kita cipta. Bila kita cipta, kita dapat kekuatan. Allah bantu kita. Maka tertegaklah hidayah dan taufik. Lepas itu Allah sebut ayat 88 surah Hud. Wa ma taufiqu illa billah. Tak ada. Orang tak boleh memaksa kita untuk mendapat taufik. Orang hanya boleh bagi hidayah sahaja ilmu.
petunjuk orang bagi, bimbingan orang boleh bagi, taufik kita. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Memang kami nak islah, kami nak sangat kebaikan, tapi taufik kami tak boleh buat apa. Itu antara Tuhan punya badan dengan Tuhan. Baik ikhwan, saya nak katakan, cuba kita perhati satu dua perkara ni ikhwan. Kalau kita rasa kita payahlah nak dapat taufik ni, apa dia? Kekuatan rangsangan kita untuk duduk di atas ilmu sampai Allah membuka kepada kita apa? Sampai Allah Allah tutup jalan keburukan, Allah mudahkan jalan ke kebaikan. Cuba kita lihat satu dua perkara ni, para ahli tazkiyah susun pada kita. Dia kata satu, apa dia? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat ilmu. Kalau orang tu tak biasa syukur nikmat, tapi dalam tajuk ni kita fokus kepada nikmat ilmu. Sebenarnya dia lebih luas kepada semua jenis nikmat. Apa saja nikmat Allah Ta'ala bagi, orang tu tak reti syukur, maka taufik susah lekat dalam diri dia. Dia hanya boleh untuk satu sahaja. Dia tak boleh nak kembangkan taufik dia dalam ilmu-ilmu yang lain. Dia hanya boleh sempitkan. Dia akan dapat satu taufik, dia terlepas 10. Dia dapat hidayah dan taufik di sini, dia terlepas di sana. Kadang-kadang dia dapat dalam perkara juz'iyah yang kecil, dia tertinggal, tercecer yang besar-besar. Apa dia? Bila dia tidak syukur ilmu, tidak syukur nikmat Allah Ta'ala bagi, khususnya nikmat ilmu. Kalau satu orang tu ikhwan, dia tak syukur nikmat ilmu, macam mana ilmu tu nak kekal dengan dia? Dia tak syukur pun. Tak syukur. Apa makna tak syukur? Tak rasa besar pun, tak rasa apa pun. So hang ada pun aku tak tambah, hang tak ada pun aku tak hilang apa-apa pun. Dia berinteraksi dengan ilmu, dengan hidayah macam tu. Syukur, macam mana makna syukur ikhwan? Syukur bahasa Melayu kata terima kasih lah. Fasyakarallahu alaihi, fasyakarallah. Nabi guna perkataan tu, Allah bersyukur. Bila satu orang tu dia turun dalam telaga, dia minum air dalam telaga, dia naik, lepas tu dia tengok ada seekor binatang. Binatang tu punya lapak air sampai lidah terkeluar, apa? Lidah tu macam duk jilat ke sahara. Dia kata gamaknya binatang ni lapak macam aku kot. Dia turun balik dalam telaga dengan keseorangan dia tu. Kalau dia nak harap pujian memang tak ada lah. Binatang tu pun binatang tak ada tuan. Dengan tak mengharapkan apa-apa, dia turun dalam telaga tu balik, dia ambil air, dia gigit bubuh air dalam kasut, dia gigit, dia naik balik dengan susah payah bagi binatang tu minum air. Bila Nabi cerita benda ni pada sahabat, Nabi guna perkataan ini. Nabi kata fasyakarallah, Allah bersyukur pada dia, Allah menghargai dia. Macam mana? Allah ampun ke semua dosa dia. Allah tak mau tengok fala ubali, sebelum tu apa dia buat, apa pun Tuhan tak mau tengok. Allah bersyukur dengan tindakan dia itu. Maka apa Tuhan buat sebagai tanda syukur Tuhan pada dia? Tuhan ampun seluruh dosa dia. Punya gembiranya Tuhan dengan tindakan dia, Allah ampun. Allah kata di hadapan para malaikat, saksikanlah demi kebesaran aku, qad ghafartu li abdin, aku ampun seluruh dosa dia. Dosa yang mana? Seluruh dosanya Allah ampun. Macam Allah bersyukur pada orang yang bukan Islam masuk Islam, punya bersyukur. Macam mana? Dalam hadis Muslim, hadis daripada hadis daripada Amr bin As, Allah ampun ke seluruh dosa dia, walaupun sebelum ni dia menduakan Allah dengan tubuh badan dia. Allah tak mau peduli dah.
qad ghafartu lahu, aku ampun semua dosa dia. Dosa yang mana? Zunuba jami'ah. Zunuba jami'ah, kesemua dosa. Zunub tu dah banyak dosa, tambah lagi perkataan jami'an, semuanya aku ampun. Punya bersyukur Allah. Jadi boleh bayang tak kalimah itu? Jadi bila orang ini dikatakan tak bersyukur nikmat Allah, terutama kita kecil dalam kes tak bersyukur nikmat ilmu, apa maksud dia? Dia tak memberi fokus, dia tak memberi perhatian, dia tak tunjuk kata benda itu benda yang azim. Bila ilmu datang dia tak ambil, dia mungkin buat satu aktiviti lain yang aktiviti itu boleh melengahkan dia daripada ilmu, dia tak kisah. Kesemua itu dihukum tak syukur nikmat ilmu, maka hidayah tak akan masuk, ikhwan. Sebab hidayah dengan taufik ni saudara kembar. Taufik melihat hidayah tak dihargai, macam mana dia nak pergi pada orang yang tak meraih kembar dia? Dia tak pilih. Jadi kerana itu kita lihat ramai orang belajar ilmu, banyak orang belajar ilmu, tapi tak boleh nak buat apa yang dia belajar. Tak ada apa? Tak ada taufik. Kenapa tak ada taufik? Satu daripada sebab tu apa dia? Dia tak syukur nikmat ilmu. Kenapa ilmu ni kita kena syukur, ikhwan? Balik tadi. Ibn Qayyim kata apa? Apa Ibn Qayyim kata? Ilmu itu keseluruhannya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Nabi, itu ilmu. Awak tak bersyukur apalah ni? Tuhan bagi rumah, alhamdulillah, kaca yang mata. Allah bagi duit cerah muka, alhamdulillah. Allah bagi perkataan dia pada kita. Perkataan dia pada kita. Allah bagi ilmu pada kita, dan dia bagi itu dengan kelunakan dia. Kita tak sambut. Macam dia bagi makan, dia bagi minum, kita tak sambut. Oh subhanallah, tak bersyukur. Tak apa. Dalam banyak kes ilmu yang dia korbankan. Dalam banyak situasi ilmu yang terkorban. Terkorban ilmu rasa macam tak ada apa-apa pun, tak terkorban apa-apa pun. Kalau macam katalah duit dia RM100, dia tengah petik api di dapur nak masak, tiba-tiba anak kecil pergi ambil RM100 dalam dompet, pergi cucuh dekat sumbu api. Duit 100 pergi cucuh. Dia tengok duit tu dah separuh terbakar. Dia akan selamatkan duit tu juga, walaupun dia tahu tak boleh pakai. Dia tak akan kata pasal apa bakar. Dia tak akan kata. Dia akan capai, dia akan ribas, dia akan retuk walaupun tinggal separuh. Pasal dia tahu itu nikmat. Dia susah hati, dia marah anak dia. Suami balik ke isteri balik, dia cerita, dia pejabat, dia cerita, dia tak akan lupa cerita dia kehilangan benda besar. Itu tanda orang hargai benda tu. Tapi bila datang ilmu, kehilangan ilmu, kadang-kadang ilmu hilang tu macam mana? Dengan sengaja dan dirancang. Maka macam mana taufik nak masuk, ikhwan? Kadang-kadang kita ada dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak tunjuk betapa ilmu tu besar. Tengok macam mana ilmu tu nak lekat dengan kita. Kenapa? Cuba kita tengok macam mana orang yang hafaz Quran, mereka menghargai nikmat hafalan Quran tu. Apa mereka buat? Bukan kata baca Quran hari-hari, mereka baca Quran setiap minit. Nak bagi dia lekat masuk hati. Setiap minit, macam orang pergi kursus, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, dia ada kursus 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu tu punya kursus, kena ingat semua. Kita pergi dihantar, kita berbayar, ada pihak bayar, kerajaan bayar, majikan bayar, tempat tidur disediakan, lunch, breakfast disediakan, paper semua disediakan, pensyarah hadir, kita disuruh buat nota, ingat, ambil periksa dengan baik dan bawa balik kejayaan. Kalau kita pergi halai-balai, tak ingat tak apa, majikan tanya balik, hari tu Allah saya tak ingat lah bos, minta maaf banyak-banyak.
Dia tengok kita atas bawah. Dan dia boleh buang kita kerja. Kerana kita tak mengenang jasa. Kenapa orang lain belajar boleh dapat khusyuk, orang lain belajar berubah hidup, orang lain belajar dapat ikhlas, orang lain belajar dapat tawaduk, kita belajar tak dapat apa? Kerana taufik tak ada. Dan macam mana taufik nak datang? Kita tak mencipta qudratu ta'ah. Bagaimana Allah nak saddu tariqu syarr, tashil tariqul khair. Macam mana Tuhan nak tutup pintu kejahatan, Tuhan nak mudahkan pintu keburukan? Pasal kita tak mencipta kemampuan, tak mau pun nak menongkah arus, tak mau rugi. Tapi untuk benda lain takut rugi. Tapi untuk ini kita sanggup duduk dalam lafi khusrin. Kita sanggup duduk sebagai orang yang rugi. Kita sanggup terima kerugian itu. Maka terbuktilah kesemua benda yang kita bagi taufik dalam dunia, kita tak pernah pun rugi benda tu. Tapi di mana kita tak bagi taufik di dalam agama ni, di situlah kita akan tercicir taufik itu. Maka kita kena tengok diri kita, ikhwan. Kita syukur tak nikmat? Kadang mungkin syukur nikmat ilmu, nikmat lain macam mana? Ada orang masa mengaji bagi perhatian dia. Tapi sekali lagi masa makan, tak syukur pula nikmat makan. Orang hidang semua makanan. Apa binatang lain tak ada, dia pakai binatang ni je. Dia pakai perkataan binatang. Cuma selera tu tak kena dengan selera dia. Itukah cara orang bersyukur nikmat Rabbul Alamin? Yang bagi tu adalah Ar-Razaq. Yang bagi tu adalah Al-Fattah. Yang bagi rezeki pada kita ni, ikhwan, dia boleh bagi hancur dunia bila-bila masa. Dia boleh bagi hancur. Dia yang saja rezeki pada kita. Soal kita boleh makan, tak boleh makan, soal kedua. Soal kita tunjuk sikap tak bersyukur tu pasal apa? Kita main orang tuang teh ke, orang tuang kopi ke, aku susu. Oh, tak bagi air parik aku. Pasal apa? Pasal dia tak makan susu. Lah, tak ada masalah pun, bagilah orang lain makan. Macam Nabi, benar Nabi tak makan, Nabi tak makan lah. Nabi kata ini bukan makanan kaum kami. Kami di Mekah tu jarang makan bawang putih. Kami orang Mekah, kami jarang makan dok-dok ni. Tapi apa makan? Nabi tak tunjuk muka tu lah. Habang tu pasal tahun baru kan, pasal baru lagi. Rekod elok lagi. Dia kata muka lagu tu. Jadi rupanya, ikhwan, apabila kita tidak mengenang, kita tak pandai bersyukur dengan nikmat Tuhan, taufik tak duduk. Itu satu. Yang kedua, ikhwan, takabur. Kita tak usah ambil makna takabur, nanti kita tak nampak. Pada perkataan takabur tu, kita tak usah pakai takabur. Takabur kita tak di belakang, kita buat dia punya kurungan itu, kita tulis takabur. Tapi takabur ni kita pakai dengan makna yang ada dalam hadis. Sikap apa? Menolak kebenaran dan menghina manusia. Menolak kebenaran, menghina manusia. Nasi kandang Arif makan, Syah maju punya. Biar dia tahu, dia pemain Penang, dia kena Syah maju. Nasi kandang yang misai lah. Kebenaran menghina manusia. Ghamtun nas, dihina, pelekeh manusia, jatuhkan maruah kedudukan orang. Kedua-dua tu kita kapit, barulah kita panggil takabur. Orang yang mutakabbir, sombong. Mutakabbir tu orang, takabur tu sifat. Kibr, sifat sombong. Apa dia? Sombong pun dia kembang. Tolak kebenaran, hina orang. Dia tak boleh terima hakikat kebenaran tu. Macam biasanya di mana orang tolak kebenaran? Apabila kebenaran tu tak selaras dengan tidak tanduk dan perkataan dia. Kebenaran tu tak selaras dengan tindak tanduk dia dan perkataan dia. Masa tu dia batar.
tolak. Al-haq, batarul haq. Dia tolak al-haq. Ya, bila dia tak masuk pasal dia dah cakap dah macam lain. Dia dah bertindak dah macam lain. Maka saya baru tahu pada menyatakan saya baru ada dua benda saya baru tahu. Pertama, saya baru dapat ilmu. Demi Allah, saya dah selama ni saya tak tahu. Apa yang saya baru tahu? Saya baru tahu pada menyatakan bahawa kalau kita ada anak-anak yang hafaz Quran, kita hantar anak kita hafaz Quran, baru umur kata 9 tahun ke 10 tahun ke, anak kita dah hafal 30 juzuk, dia hafal. Baca surah mana kita test semua dia boleh baca. Baik. Cuma kita tanya kat dia makna. Katalah budak tu umur 14 tahun, 15 tahun lah, 15 tahun. Dia dah hafal dah Quran sebab dia masuk umur 7 tahun. Kata 5 tahun, komplit dia hafal. Dia pun dah buat syahadah dah. Dites hafalan dia dan dia keluarkan sijil. Dia ada syahadah. Pergi kita tanya kat dia, adik, apa makna wan nazi'ati gharqa? Dia kata tak tahu Ustaz. Tapi dia hafal lah. Saya baru tahu pada menyatakan bahawa budak-budak macam ni, pasal saya dengar daripada satu penceramah, dia kata budak-budaknya hafaz Quran tapi tak tahu makna dia, setarah macam kalde. Dia kaitkan dengan ayat dalam surah Jumaat. Subhanallah. Maafkan saya lah ikhwan, saya tak dapat bersetuju langsung. Suruh dia baca kitab At-Tibyan, suruh baca Hujatul Islam, menulis tentang adabul batinah bi tilawatil Quran. Baca, tengok majmuk ni, jilid pertama majmuk tu dia terhimpun daripada muqaddimah dan jilid pertama, tebal macam tu. Apa para ulama kita buat yang kemudian ni, dia ambil muqaddimah majmuk sahaja, dia keluarkan, jadikan satu buku asin yang mereka baru dapat tahu pengisian menyatakan bahawa muqaddimah Nawawi saja dalam majmuk setebal itu hanya membahas masalah adab ilmu saja. Dia keluarkan muqaddimah majmuk, jadikan satu buku asin dan namakan dia Adabul Ilm. Baca dalam muqaddimah majmuk, baca dalam Al-Azkar, baca dalam At-Tibyan. Yang tulis Tibyan bukan Nawawi seorang saja, ramai orang tulis kitab nama At-Tibyan, tapi tidaklah sehebat Nawawi, saya kata. Baca Al-Azkar, baca Ihya, baca Mau'izatul Mu'minin, baca tengok. Tak puas hati lagi, baca Ithafus Sadatul Muttaqin, belah-belah jilid dah. Baca Az-Zubaidi, baca. Yang surah Jumaat itu bukan kata kat budak tahfiz Quran. Surah Jumaat itu kata dekat ahlul kitab. Bengong weh. Kena kata juga. Saya duk jaga tahun baru ni, tapi saya terlepas jugalah. Tak apalah, Ustaz Nan jaga. Ustaz Nan jangan jadi lagu saya. Ustaz Nan jaga elok, sebab Ustaz Nan kena jaga kehormatan diri kan, kena jaga. Jangan. Itu kata pada ahlul kitab, bukan kata pada umat Muhammad yang hafaz Quran. Tak. Orang yang hafaz Quran ni walaupun tak tahu makna, dia cukup tinggi di sisi Allah. Apatah lagi kalau dia tahu makna. Dan setakat ni lah ikhwah, setakat ni lah belum lagi ada orang hafal Quran tak tahu makna. Dia baru umur 15, tak habis lagi. Lepas tu dia akan masuk kelas lughah, lepas tu dia akan masuk kelas qiraat. Pendek kata, orang yang hafal Quran ni maklumat dia tentang Quran lebih banyak daripada ustaz yang mengajar tafsir. Ustaz mengajar tafsir kadang tajwid tak lepas. Suruh ustaz mengajar tafsir baca Fatihah tengok. Berapa banyak ustaz mengajar tafsir di masjid itu qari? Tak ada. Tak ada. Mana ada?
nak pergi letak kedudukan orang-orang yang hafaz Quran. Kita baru kehilangan seorang penghafaz Quran, iaitu Datuk Al-Fadil, Datuk Sahibus Samahah, Datuk Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz. Dulu Ustaz Abdullah Bukhari ni ikhwan, zamanlah 80-an di Pulau Pinang ni, nak dengar orang hafal Quran ni boleh bilang dengan jari. Dia salah satu nama yang bila orang dengar kata Ustaz Abdullah Bukhari terkenal dengan hafalan Quran, kira dia tu pecah tradisi. Dahsyat, dia cukup dahsyat masa tu. Cukup dahsyat. Dia hafaz Quran, dia boleh bahasa Arab, dia boleh mantik, dia boleh mengajar tafsir, dia boleh mengajar lughah, kira pecah tradisi time tu. Dan antu tahu dah orang yang hafal Quran ni, saya tidaklah bercakap dengan taksub, tapi saya bercakap di atas kemuliaan orang hafal Quran ni. Andai kata lepas 10 tahun, 15 tahun, kita pergi korek balik kubur Ustaz Abdullah Bukhari, saya pasti, saya yakin 100% jenazah dia macam baru di tanah. Sebab dalam kepala dia kalam Allah, ikhwan, kalam Allah. Allah tak akan mensia-sia dan menghina orang yang menghafal kalam dia. Pasal itu saya ingin katakan satu perkataan yang agak berbisa, yang ulama kita sebut, di antara tanda tidak berkatnya ilmu dan di antara tanda betapa kita hina apabila kita menghina penghafaz Al-Quran. Penghafal Quran tu kita hina. Kita boleh khilaf dengan dia. Tak kalau Imam Ahmad tak khilaf lah dengan Imam Syafi'i, semua tu hafal Quran belaka. Tak kalau Imam Syafi'i tak khilaf lah dengan Imam Malik. Mereka tu penghafaz Quran belaka. Tapi kenapa boleh khilaf? Khilaf dalam perkara yang patut. Tapi pernahkah seorang menghina seorang? Tak ada. 9 tahun dah hafal Quran. 9 tahun hafal Quran boleh apa, ikhwan? Dia 9 tahun, dia 15 tahun hafal Quran. Kita ni ikhwan dah 50 dah. Takkan kita lebih mulia dari dia? Ustaz Abdullah Bukhari di ujung-ujung umur dia dah uzur. Tengok gambarnya orang duk hantar. Dalam bilik dia tu, katil dia, kerusi yang macam sofa tu kan, depan Quran sebesar tu. Hidup dia melihat dengan Qurannya. Yang dihafal, yang dia baca, yang dihafal dia baca tak tengok, yang dia nak baca tengok Quran, dia baca tengok Quran. Ya subhanallah. Kita kadang-kadang guru mengajar tafsir ni ikhwan, hak duk belagak sangat ni, berapa surah yang kita hafal? Tak ada pun. Habis dalam sembahyang kita baca apa? Ini anak-anak baca Quran tanpa lihat. Tak salah, barisnya betul, hurufnya betul. Yang dia diulang dengan indahnya kita dengar itu apa dia ikhwan? Kalamullah. Hatta yasma'u kalamullah, sehinggalah mereka dapat mendengar kalam Allah. Itu tu saya kata, saya baru tahu pada menyatakan orang yang hafal Quran ni tak tahu makna setaraf dengan itulah. Saya fikirlah ikhwan, biarlah kita keras kepada benda yang patut kita keras, dengan bid'ah, dengan syirik, dengan mungkar, patut kita keras. Pakailah ayat Dajjal, kamu ni seperti Dajjal, kepada siapa? Kepada pembuat hadis palsu. Pakailah macam imam-imam dulu pakai. Tapi pada orang yang hafal Quran, takkan kita nak pakai ayat Kaldeh. Habis Quran kata mereka, Quran kata bukan pada budak hafaz Quran. Quran kata pada ahlu kitab. Ahlu kitab tu lebih teruk pada Kaldeh pun kita boleh kata. Tapi ni kita cakap konten anak kita hafal Quran. Dan antu tahu, ada benda yang saya baru tahu. Ada orang kata, saya selama ni saya duk ingat kata, hafal Quran ada kelebihan,
Rupanya baru hari ni saya tahu semua hadis itu hadis yang dhaif, tak boleh pakai belaka. Maka saya pun tak tekan dah anak saya hafal Quran, saya tukar sekolah. Subhanallah, kawan. Sampai macam tu. Katalah hafal Quran ni tak ada satu hadis sahih menceritakan kelebihan dia. Tetap hafal Quran ada kelebihan. Apa dia? Quran itu kalamullah. Quran itu furqan. Quran itu nur. Quran itu ruh. Quran itu tibyan. Quran itu huda. Quran itu rahmah. Lagi? Apa? Syifa. Quran itu syifa. Lagi? Tabshir. Lagi satu? Sekurang-kurangnya 10. Kalau semua tu kita tak tahu satu dah cukup dah. Menghafal Quran bermakna menghafal kalamullah. Mana boleh tak ada kelebihan. Diberi pahala mengikut huruf dia. Oh subhanallah ikhwan. Subhanallah. Nawawi menceritakan tentang dalam At-Tibyan kepada orang menghafal Quran ni, seolah-olah macam dia nak berkeluar jantung dia, letak di luar. Dia nak bagi kita tengok betapa dia gembira boleh menulis At-Tibyan dan bagi orang tahu kelebihan Quran dan adab Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ada cerita baru ni, cerita berkenaan dengan berkenaan dengan banjir lah. Ada cerita katanya mereka jumpa Quran tak basah. Quran tak basah. It's okay. Quran tak basah, it's okay. Tapi ada juga orang jumpa kotak rokok tak basah. Tak basah lah, pasal balut dengan plastik, tak buka lagi. Cuma saya nak bagi tahu pada kawan-kawan yang saya rasa teruja sangat kadang-kadang bercakap tajuk macam ni. Terpulanglah pada kita nak mengandaikan Quran tak basah. Kita tengok di Indonesia kan, Merapi ya, boom, muntah gunung Merapi, dia lintas semua rumah. Satu rumah tu dia tak usik langsung. Rumah siapa? Rumah guru Quran dan kawasan yang dia duk ajak Quran. Leng semua rumah jadi padang jarak, padang terkukung. Rumah tu kita nak tackle isu ni macam mana, atas kita lah. Kita kata katalah Merapi tu pergi, ada gereja yang dia tak sentuh. Adakah kita nak kata gereja tu mulia? Terpulang. Tapi antum tahu tak, Sayyidina Umar masa perang Uhud, bila banyak syahid mati belah tentera Islam, kemenangan dapat sebelah Quraisy, Abu Sufyan bila perang bubar, dia bangkit, dia tak Islam masa tu, dia riau. Dia kata al-yawmu sawa. Dia kata hari berganti hari, hari silih berganti. Hari itu satu keadilan sama. Dia kata apa yang berlaku di Badar diganti, dibayar balik di Uhud. Di kalangan kamu mati, di kalangan kami juga mati. Tapi di kalangan kamu mati lebih banyak daripada kami. Abu Sufyan berteriak-teriak, mana Muhammad? Mana Muhammad? Sepi, siapa pun tak jawab. Sebab dia seolah-olah menghina. Tiba-tiba Umar Al-Khattab tak boleh tahan. Dia tengok siapa pun tak jawab, dia tak boleh tahan. Dia keluar, dia berdiri kat kaki bukit, dia jawab. Umar kata, la sawa'a bainana wa bainakum. Umar kata, di kalangan kamu ada yang mati, di kalangan kami ada yang mati, namun tak sama, kata Umar. Yang mati di kalangan kami tempatnya di syurga, yang mati di kalangan kamu tempatnya di neraka. Walaupun sama-sama nampak mati, tetap tak sama. Ya ikhwan, ini ada satu metode, ada satu maqasid. Kalau ada gereja gunung berapi, boom, kata muntah, ada gereja tak disentuh, ada masjid tak disentuh, ada Bible, katakanlah ada Bible yang tak kena ayat pun, ada Quran tak kena ayat. Kita kata sama, ada Quran tak kena ayat, ada Bible tak kena ayat, sama. Umar kata tak sama.
Bible walaupun dia kena ayat dia mulia, walaupun dia tak kena ayat Quran walaupun dia kena ayat dia mulia, walaupun dia tak kena ayat dia mulia, tak akan sama. Tak akan sama. Ada banjir-banjir, ada masjid, ada surau yang tak masuk ayat. Kita kata ada gereja juga tak masuk ayat. Itu bukan isu besar. Ada. Walaupun nampak macam sama. Umar kata tak sama. Yang mati di kalangan kamu tempat dia ke neraka. Di kami yang mati tempat dia di syurga. Mana boleh sama? Ini Quran yang tak kena ayat. Kalamullah. Itu Bible yang tak kena ayat. Itu bukan dari kalam hakikat kalam Allah, telah diubah. Yuharrifuna an mawadhi'ihi, telah dipindah daripada tempat dia. Surau yang tak masuk ayat dengan gereja yang tak masuk ayat sama? Tak sama. Tak akan sama. Di sini ada kemuliaan, di sana ada istidraj. Kadang-kadang ikhwan, bila tak dapat bimbingan, ini juga masalah. Bila kita cepat sangat tackle isu-isu yang ada tanpa bimbingan, kita juga akan sabaqul lisan. Dia akan jadi lagu mana? Lisan kita duduk depan, hati kita duduk belakang. Lepas kita rasa kita cakap betul, lepas kita cakap baru kita akan terfikir. Sebab tak semudah saya fikir orang Islam nak kata pada orang yang ada iman dengan Quran, nak kata pada orang yang hafal Quran tu seperti mana Kaldea. Saya tak fikir lagu tu, ikhwan. Walaupun kita khilaf dengan ustaz tu. Ustaz tu dia suka tahlil, kita tak suka tahlil. Itu kita khilaf ilmu dengan dia. Tapi ustaz tu macam mana dia hafal Quran, tetap dia dihormati. Jangan maki dia, jangan celah dia. Pasal dalam kepala dia kalamullah. Ahli bid'ah ni hafal Quran pun tak guna. Jangan, ikhwan. Dia ada limit. Dia ada limit. Jangan kita attack benda yang agama protect. Kan kita kata hurumatillah, syiar Allah. Tak ada dalam ayat Quran ayat hafal Quran. Tapi Nawawi membawa ayat apa berkaitan dengan hafal Quran? Syiar Allah. Surah Al-Hajj. Dua-dua surah Al-Hajj. Min sya'airillah, min hurumatillah. Siapa yang mentakzimkan syiar Allah, siapa yang mentakzimkan hurumatillah, fa innaha min taqwal qulub. Dua-dua tu Nawawi dalam Tibyan tafsir sebagai penghafaz Al-Quran termasuk dalam syiar Allah. Ulama qiraah, ulama Quran. Oh subhanallah, ikhwan. Jadi hati-hati, ikhwan. Jangan sampai tidak memberi penghormatan pada apa yang dihormati oleh Quran. Bila kita kurang adab, ikhwan, taufik tak masuk. Ini bukan masalah kita tak hormat dengan orang. Kita tidak beradab dengan nas agama. Dengan nas agama. Apa yang ada pada orang yang hafal Quran ni? Baca Quran tentu sebab orang yang hafal Quran, kalau dia ambil perangai lagu kita, dia baca tak baca, dia akan lupa. Pasal tu kita banyak lupa daripada ingat. Kita banyak lupa daripada ingat. Tengok macam Ustaz Samsul kan, duk hafal Quran, duk semayang baca. Kemarin Al-Qari'ah, baca Al-Ha. Hari ni tadi Baqarah. Tadi Baqarah. Subhanallah. Kita pergi Mekah sudah isi jadi Imam Maghrib juzuk Ammar. Tapi di sini Imam Maghrib Baqarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, maknanya adalah suatu anjakan paradigma tu, kemuliaan orang yang menghafaz Quran. Kita boleh merasa kepuasan. Kalau kita kata saya bukan bermaksud kata orang hafaz Quran itu macam Kaldea. Saya bermaksud kalau mereka hafal Quran mereka tak faham. Kritik yang tak faham tu jangan sebut cara umum. Alangkah baiknya kalau orang yang hafal Quran tu boleh mendalam. Betul lah. Sebab memang kaedah dia dah hafal, boleh baca, dah hafal, tadabbur, tafhim, kan, menghayati, beramal, baru sampaikan pada orang. Tapi kalau kita bercakap dengan secara borong lagu tu, kita kata orang yang hafal Quran ni kalau tak tahu makna dia baru setarah macam Kaldea. Saya fikir
Nanti saya takut macam dalam Riyadhus Salihin tu, hadis Abu Darda tu, riwayat Abi Daud. Hadis tu hadis hasan. Kita keluar satu perkataan, tuju pada satu orang, satu benda, satu apa-apa ke, keluar. Sebagai contoh, tak guna. Kata apa? Kata kat unta. Tak guna betul unta ni. Maka kalimah tak guna tu dia keluar. Dia keluar pada mulut kita macam burung. Oh, dia keluar. Dia pergi kat unta tu. Sebab dia akan jadikan unta tu terlaknat. Bila unta tu memang tak guna, ciri tak guna ada kat unta tu. Kalimah yang kita kata tak guna tu akan duduk kat unta tu akan mati terseksa. Ingat ikhwan, kalimah kita ni berbisa kalau dia keluar dalam bentuk laknat, cerca. Tapi dalam hadis Abi Darda tu kata, kalau pergi pada unta, terbukti unta tu berguna, maka kalimah tak guna tak boleh tumpang. Maka kalimah ni berlegar di dunia ni, dia cari tak mana dia nak tumpang. Maka dia naik sampai ke langit, tak ada tempat, dia turun balik. Dia pergi tak mana, akhirnya dia pergi balik kepada Tuhan yang melahirkan dia. Dia tumpang Tuhan tu. Maka antum tengoklah banyak daripada hidup kita, apa kita kata ke orang, semuanya balik mai kat kita. Kita kata orang bodoh, last sekali Allah tunjuk kita bodoh. Kita buka aib orang, last sekali Allah buka aib kita. Tak kena hari ni, kena di ujung umur. Kita kata kalde ke orang hafal Quran, last sekali kalde tu balik mai kat kita. Kita tak boleh melihat barakah Al-Quran, last sekali Allah rentak barakah hidup kita. Kita ingat macam kita defend sangat Quran, kita defend sangat masjid, sampai kita tak tahu beza. Kalau Quran tak basah, Bible tak basah, di mana yang tak sama dia? Tak, kalau Umar sengap saja hari itu. Memang duduk, memang hakikatnya mati. Memang kamu kalah dulu di Badar, hari ini kami kalah di Uhud. Memang sama. Dah Umar kata, tak akan ada wajah sama antara iman dan kufur. Antara Baitullah dengan kanisah, tak akan ada persamaan. Kanisah di dalamnya penuh dengan kesyirikan. Kanisah bermakna church, rumah Allah. Baitullah, masjid itu rumah Allah. Di dalamnya walaupun seburuk sarang burung, dia Baitullahil Haram, rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Rumah Allah basah, kanisah basah, tetap tak sama. Ini basah dengan kemuliaan, ini basah bukan dengan kemuliaan. Quran basah, kitab-kitab suci agama lain basah, tetap tak sama. Walaupun sama-sama basah, sama-sama kena banjir, tetap tak sama. Yang ni karamah, yang ni mukjizat, yang tu istidraj, yang tu mal'unah. Kalau itu tak dapat kita lihat wajah perbezaan, masalah juga ikhwan. Masalah juga. Kita bercakap banyak sangat tanpa bimbingan, nanti dia akan datang balik pada diri kita dan dia akan makan diri kita ikhwan. Kerana itu kenapa taufik menjauhi kita ikhwan? Kerana masalah apa tadi? Takabbur. Sebenarnya ikhwan semua ada 7 perkara. Saya baru cakap dua perkara, itu pun dah dekat 9.5 dah. Jadi saya pun tak maulah panjang-panjang sangat. Nanti ada ruang kita akan sambung balik perbicaraan ini. Sebenarnya pembacaan ni panjang ikhwan. 4 muka surat saya buat. 4 muka surat untuk melihat kenapa taufik tak boleh masuk dalam diri kita. Jadi semoga Allah merahmati kita ikhwan. Kita jaga lisan kita dengan agama ikhwan. Kita jaga adab kita dengan agama, semoga Allah merahmati kita. Yang tersalah kita boleh boleh betulkan balik, boleh muhasabah balik. Saya fikir Imam Ghazali memberi nasihat pada kita apa dia? Imam Ghazali kata, saya ingat bukan Ghazali sajalah, tapi mungkin kerana saya terbaca daripada sumber Ghazali, tapi saya fikir ulama lain pun demikian. Apa mereka sebut pada kita ikhwan? Sepatutnya hari demi hari bila kita mendampingi kalam Allah, kita berubah. Kita boleh rasa mukjizat dia, kelembutan dia, dia mengubah diri kita.
Saya takut, ikhwan, takut apa dia? Kalau kita mengajar kalam Allah, tapi ketika kita memberi syarahan itu datang daripada selera kita, saya cukup cemas benda ni, ikhwan. Lebih baik mengajar Quran tanpa makna daripada memberi makna pada Quran tapi bukan dengan makna Quran. Ini lebih berbahaya. Sebab kita mengheret manusia kepada nafsu kita tanpa kita sedari. Dan itu juga talbisul iblis. Guru Quran kampung dia mengajar Quran. Alif, bata, ban, bin, bun, a, i, u. Dia tak tahu makna pun. Saya fikir itu lebih baik. Daripada kita mengajar, kadang-kadang mengajar tafsir ke mengajar apa, tapi memberi makna kepada kalam Allah. Bukan seperti maksud kalam Allah. Kita tak ada teks, kita tak ada tafsir, ulama-ulama muktabar. Kita tidak menggunakan kaedah bahasa Arab yang betul. Kesimpulan yang kita buat itu jauh daripada ibrah yang dimaksudkan. Akhirnya, semua yang kita rasa tak sepadu dengan akal kita, kita menyatakan, inilah yang dimaksudkan oleh Quran. Golongan-golongan yang kita rasa tindakan dia salah, kita kata inilah yang disebut oleh Quran. Sebagai anjing lah, sebagai kaldel lah, sebagai apalah. Itu paling takut, ikhwan. Semoga Allah lindung saya daripada benda itu dan lindung kita semua daripada benda itu, ikhwan. Agama ini penuh dengan kemuliaan, fadilat. Jadi bila kita belajar, ikhwan, belajar Quran, belajar kelas hafal Quran, belajar kelas tafsir Quran, belajar kelas tahsin Quran, belajar kelas kelas tadabbur Al-Quran, tafhim Al-Quran, semua kelas itu, ikhwan, kelas yang mempunyai kedudukan yang cukup mulia, aliyah, ketinggian besar di sisi Allah, kerana kita berurusan dengan kalam Allah. Macam kedudukan orang sembahyang, cukup mulia. Kenapa? Kerana dia hanya main dengan kalam Allah. Allahu Akbar, kalimah Allah. Fatihah kalamullah, surah kalamullah. Allahu Akbar, rukuk pula, tasbih Allah. Sami Allahu liman hamidah, puji Allah. Sujud, puji Allah. Antara dua sujud berdoa, sujud lagi, tahiyat lagi. Pasal itu orang sembahyang tu mulia. Dia berurusan hanya dengan Allah. Orang azan cukup mulia. Dia memanggil manusia pada Allah. Termasuklah orang yang berinteraksi dengan Quran. Dia cukup mulia, ikhwan. Cukup mulia. Maka janganlah kita jatuhkan kemuliaan itu, ikhwan. Jangan kita gugurkan kemuliaan itu dengan semangat kita. Mungkin kerana kita muda ke, kita apa ke, kita followers banyak lah. Jangan-jangan. Kerana apa? Kerana satu sahaja bahasa boleh merosakkan amal kita walaupun segunung. Kalau kita bercakap tak sesuai dengan maksud firman Allah Ta'ala itu, ikhwan. Kepada Allah saya memohon keampunan. Kepada Allah saya memohon taufik dan hidayah supaya Allah betulkan kita. Kita baca dalam antara dua sujud. Di antara kita minta Allahumma hdini, ya Allah hidayahkan saya. Wahdini, hidayahkan saya, bimbing saya supaya tak berlaku sabqul lisan, ketelanjuran perkataan dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Oh, sangat berat, ikhwan. Kita putar ayat orang pun masalah. Kita lidah berkias dengan ayat orang pun salah. Orang kata, tak, bukan tu maksud aku. Orang pergi kata lagu tu pasal apa? Pun kita akan terdiam kalau Tuhan punya perkataan tu menafikan. Kata, dia kata kat hang kalde. Siapa kata? Sebut nama kawan. Tak tu dia tu, kita jumpa kawan tu. Kita kata, Mat, aku habaq dah kat kawan tu. Hang kata kat dia kalde. Bila aku kata kat dia kalde? Hang kata hari tu, dah, aku bukan kata, aku bagi perumpamaan. Bukan hang kata kat dia, aku bukan kata kat dia, aku buat perumpamaan. Perumpamaan yang aku buat tu pasal Yahudi, bukan pasal umat Muhammadnya hafal Quran. Dahsyat. Jangan main-main. Kita tak ampunlah banyak-banyak. Pasal tu yang muda-muda ni carilah syekh. Syekh kena ada, ikhwan. Dia bimbing kita. Dia dengar perkataan kita. Dia bimbing kita. Dia bagi tahu. Tak, bukan begini.
Bukan begini. Bukan mesti kita belajar Arab sampai PhD bahasa Arab. Kita tahu dah ikhwan, bahasa Arab lain. Ilmu ni dia lain. Ilmu ni satu seni, satu kelunakan, satu bimbingan, dia satu adunan. Bukan kerana kita dah boleh baca kitab Arab semua. Betul ikhwan, walaupun boleh Arab semua, kita pergi baca satu kitab Arab, yang kita baca tu tidak mendapat bimbingan, asuhan daripada guru kita, syekh, lain bunyi dia ikhwan. Dia pergi arah lain. Kita tak akan sampai kepada penulis. Tapi orang tu walaupun tak pandai Arab sangat, tapi dia baca kitab dengan bimbingan guru, lain, sampai pada matlamat. Itu yang mesti dia apa? Penatlah nak abang tu pun. Penat. Kalau penat berhenti cakap apa lagi. Ada soalan ke boleh? Alhamdulillah. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kalau ikut jadual lah, kalau ikut jadual, besok malam Ustaz Nan akan beraksi. Kan? Ustaz Nan akan beraksi lah di kelas kita ni. Tapi saya tak tahu lah macam mana. Dulu ada lagu kan, aksi si kucing, miau miau. Kalau ikut Ustaz Nan besok lah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.